Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, Perikatan Nasional melalui ahli-ahli politik mereka, ahli parlimen maupun adun, selalu saja bercakap tentang naratif kononnya hidup makin susah, harga barang makin susah, kos sara hidup makin susah. Ahli-ahli parlimen pembangkang ini seringkali selalu saja membibitkan di minda dan pemikiran penyokong mereka bahwa kononnya kos sara hidup yang meningkat disebabkan oleh kerajaan. Tetapi mereka lupa satu perkara, bahwa kadang-kadang ahli-ahli parlimen ini pun hidupnya mewah. Pada masa sama bercakap tentang kos sara hidup. Akhirnya mereka kantoi sendiri. Susahnya hidup pembangkang terbongkar. Daharga basikal dan kasut ahli parlimen PN ini. Ketika pembangkang menyalak melakukan peruntukan, terbongkar pula gaya hidup kayangan seorang ahli parlimen Perikatan Nasional PN. Sebelum kita teruskan ulasan ini, bagi mereka yang ada masalah gout, kencing manis dan tinggi darah, saya kongsikan satu produk bagus untuk Anda. Produk ini terbukti membantu menyehatkan, menyembuhkan, dan paling penting sekarang harganya murah untuk promosi sambutan Hari Raya. Beli cepat sebelum kehabisan stok dan kembali semula kepada harga asalnya. Jangan pula nanti raya kena gaut pula. Sediakan payung sebelum hujan. Saudara-saudara sekalian, ahli parlimen Perikatan Nasional yang terkantoi ini mempunyai harga basikal yang digunakan. Luar biasa. Harga basikal yang digunakan wakil rakyat berkenan rupanya lebih mahal daripada produk Axia E yang dikenali sebagai Azia Rahmah. Pencarian warganet mendapati basikal berprestasi tinggi yang direka khas untuk perlumbaan dan kayuhan berkelajuan tinggi itu mencecah hampir Rp36.000. Angka itu jauh lebih mahal apabila dibandingkan dengan kereta Azia Rahmah yang ditawarkan pada harga Rp22.000 tanpa insuran. Simakan mendapati basikal kayangan itu merupakan antara basikal pilihan bagi pelumba profesional. Ia menggunakan sistem gear elektronik SRAM SRAM Force ETAP EXS yang memberikan pertukaran gear yang pantas dan tepat tanpa kabel mechanical. Warganet turut menyasat harga kasut sukan berwarna putih yang dipakai ahli politik berkenan semasa menunggang basikal puluhan ribu ringgit itu. Kasut yang direka khas itu untuk pelumba basikal profesional dan kompetitif dengan kayuhan jarak jauh dan berintensiti tinggi itu berharga Rp1.075 di pasaran. Sebelum ini ahli parlimen pembangkang menuntut kerajaan Madani menyalurkan peruntukan. Ada dalam kalangan mereka kononnya terpaksa menggunakan wang simpanan serta gaji sendiri untuk membantu rakyat dan menampung kos operasi pusat khidmat. Walau bagaimanapun, pembangkang menolak memorandum persefahaman MOU berkaitan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang sebelum ini. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, syarat yang ditetapkan kerajaan disifatkan terlalu ketat dan tidak adil. Susulan itu, Perdana Menteri menemplak penolakan pembangkang terbabit, tetapi menyatakan bahwa ruang perbincangan antara kerajaan dan pembangkang berhubung perkara itu sentiasa terbuka. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah ditularkan basikal yang dipakai oleh ahli parlimen ini di luar ruangan X, media sosial X. Anda boleh lihatnya, siapakah ahli parlimen yang begitu hebat mempunyai basikal yang begitu mahal itu. Jadi berhentilah bercakap kononnya tidak mempunyai uang untuk membantu rakyat karena tidak peruntukan dan sebagainya.
karena nanti Anda akan terkantoi sendiri. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Anwar Ibrahim tampil menyatakan kebenaran yang paling ditakuti oleh pembangkang. Berkait dengan penentangan RUU atau URA, ini adalah pendedahan Anwar Ibrahim yang mungkin ramai tak pernah beritahu, media tak pernah tahu, atau pembangkang sengaja tak tahu, tak berani nak dedahkan. Anwar kata penentang URA ada agenda pastikan Melayu terus miskin. Kalau betul agenda ini adalah agenda penentang URA, ini satu perkara yang memang dahsyat, keji dan jahat. Bayangkanlah, Anwar kata penentang URA atau URA ada agenda pastikan Melayu terus miskin. Bagaimana ini boleh berlaku? Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini membidas pengkritik Akta Pembaharuan Bandar URA yang dicadangkan kerajaan dengan menegaskan bahawa mereka yang membantahnya mempunyai agenda tersembunyi dalam memastikan orang Melayu terus miskin. Berucap kepada kaki tangan Kementerian Kewangan pada perhimpunan bulanan di Putrajaya hari ini, Anwar berkata hati nuraninya tidak membenarkannya berdiam diri. Sedangkan penduduk miskin bandar hidup dalam keadaan serba kekurangan. Apakah patutnya mereka kekal anak pinak hidup begitu? Sedangkan kita ada segala kemewahan. Kita ada mercu tanda yang hebat dengan Twin Tower, menara berkembar. Kita ada jambatan, semua hebat-hebat, kata Anwar. Tapi, majoriti rakyat miskin bandar hidup dalam keadaan begitu. Daif. Saya tidak boleh biarkan demikian. Ia menyentuh hati nurani saya, kata Anwar yang juga Menteri Keuangan. Terdahulu dalam ucapannya, Anwar mengimbas kembali mengenai lawatannya ke sebuah unit rumah pangsa kos rendah di Sri Perlis sebelum ini. Katanya, terdapat sekurang-kurangnya 6 orang dalam keluarga itu yang tinggal bersesakan di rumah satu bilik yang berkongsi bilik air tunggal. Katanya, keluarga seperti itu berkemungkinan akan terus menghuni di rumah tersebut sehingga generasi seterusnya. Mengulas mengenai usaha pihak tertentu yang cuba menggagalkan undang-undang tersebut atas pelbagai sebab, Anwar berkata, setengah mereka hanya berminat untuk memastikan orang Melayu terus berpendidikan rendah dan miskin supaya mereka boleh diperalatkan. Ini yang disebut teori sindrom kebergantungan oleh Samir Amin. Umpama rakyat dilemahkan supaya boleh dikawal. Ilmu sedikit jadi boleh dihasut melalui agama dan kaum. Ini masalahnya, katanya. Mengulangi jaminannya bahwa URA tidak akan mengubah status tanah terjejas, Anwar menegaskan bahwa mereka yang menentang URA masih belum mengemukakan sebarang cadangan balas. Anwar sebelum ini memberitahu Dewan Rakyat bahawa akta yang dicadangkan itu tidak akan memaksa pemilik tanah atau rumah daripada menyerahkan kediaman mereka atau mengubah komposisi etnik di kawasan berkenan. Perdana Menteri juga memberi jaminan bahawa rang undang-undang itu tidak akan mengandungi peruntukan yang boleh menyebabkan pemilik tanpa mengira kaum mereka kehilangan pemilikan harta mereka. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man sebelum ini mendakwa rang undang-undang itu adalah kaedah halus untuk memindahkan orang Melayu dan India yang miskin dari kawasan bandar kerana mereka tidak akan dapat membeli semula rumah mereka kerana kos yang meningkat. Dakwaan itu diulangi oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang berkata penguatkuasaan akta itu akan menyaksikan hanya golongan kaya dan pemilik perniagaan mampu hidup di kawasan bandar menjadikan masa depan masyarakat Melayu tidak menentu. Akta yang dicadangkan itu berkemungkinan akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada Jun atau Julai ini.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.